Saya Nur Aisyah Auni binti Arman, nombor matrik 070816. Islam adalah agama yang sangat mementingkan adab. Dengan adab, umat Islam dapat hidup dengan aman dan damai serta berkasih sayang antara satu sama lain, terutamanya dalam mewujudkan ikatan persahabatan serta sahabat juga dapat membentuk personaliti diri kita. Antara kekurangan adab dalam berinteraksi dengan sahabat ialah kurangnya mengucapkan rasa kasih sayang dengan ikhlas kerana Allah. Sesetengah orang merasakan bahawa mengucapkan kasih sayang kepada sahabat tidak penting sedangkan ia dapat melahirkan perasaan mesra dan gembira kepada sahabatnya. Hal ini juga dapat menjadikan sahabat saya menjaga dirinya dan memelihara kepercayaannya terhadap saya. Rasulullah SAW telah bersabda, maksudnya, apabila seseorang lelaki mengasihi saudaranya, maka hendaklah memberitahu bahawa dia kasih kepadanya. Jelaslah bahawa ucapan kasih sayang ini perkara penting dalam menyemarakkan perasaan persaudaraan agar lebih kuat dan dekat lagi. Selain itu, kekurangan adab berinteraksi dengan sahabat ialah suka mencela dan mengata sahabat. Surah Al-Hujurat ayat ke-12 bermaksud, wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan sangkaan kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain dan janganlah sesetengah kamu mengumpat sesetengah yang lain. Adakah kamu suka makan daging saudaranya yang telah mati? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Jelaslah ayat ini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bukan sahaja melarang perbuatan mengumpat, bahkan lebih dari itu. Sikap seperti inilah yang merupakan suatu ancaman kepada etika persahabatan dan hubungan sosial. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aftir Razik bin Muhammad Fazali. Angkat matrik saya 071379. Hari ini saya akan bercakap tentang hubungan insaniah, kekurangan dalam adab berinteraksi dengan jiran. Pertamanya, jarang bertegur sapa. Kesannya, jika terdapat hal kecemasan berkaitan kesihatan atau sebagainya, hal tersebut akan melarat kerana jiran yang jarang bertegur. Jadi, kita mestilah mengamalkan sikap ta'aruf antara jiran tetangga agar boleh mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Selain itu, jiran yang mementingkan diri sendiri. Hal ini demikian kerana jiran itu bagi anak dalam luka. Jiran itu mempunyai ego yang sangat tinggi. Contohnya, jiran yang mengambilkan bantuan dari jiran yang lain. Misalnya, jiran yang mengambilkan itu akan dipandang enteng oleh masyarakat di tempat itu kerana perbuatannya. Natijahnya, kita mestilah mewujudkan sifat takaful pada jiran di sekeliling kita. Akhir sekali, jiran yang mencemarkan alam sekitar. Misalnya, jiran yang mencemarkan alam dalam dari segi pencemaran benih, pencemaran sisa, ruangan dan pencemaran bau. Hal ini berlaku kerana jiran yang tidak mempedulikan orang lain akan membuat bunyi yang bising, membuang sisa makanan di tempat awam, dan jiran yang mencemarkan bau dengan memakan sampah dan membiarkan ruangan yang mempunyai bau yang busuk. Kesannya, kelestarian alam sekitar tidak mampu dipelihara dengan efisien dan cekap serta mengganggu keharmonian sebuah kawasan itu. Contohnya, kita mestilah mempunyai sifat tafahum agar dapat memahami penduduk perjalanan di sekeliling kita. Kesimpulannya, kita mestilah membina hubungan yang baik sesama jiran kerana dapat membentuk masyarakat yang harmoni dan dapat menjadikan toleransi sebagai asas dalam mewujudkan hubungan yang baik dalam kejiranan. Saya Wan Muhammad Azam bin Wan Muhammad Yusof, nombor matrik 070820. Saya akan membentangkan kekurangan dalam adab berinteraksi dengan pelajar non-Muslim. Yang pertama, perbezaan rutin harian. Perbezaannya dari segi pemakaian dan pemakanan dan pandangan terhadap kehidupan selepas kematian. Hal ini mencetuskan
perselisihan faham antara satu sama lain yang boleh menjaratkan hubungan silaturahim ataupun persahabatan. Contohnya, pelajar Muslim menolak pemberian makanan daripada pelajar non-Muslim. Kesannya menimbulkan sangkaan buruk terhadap pelajar Muslim. Kesimpulannya, kita perlu mengenal dan menghormati agama antara satu sama lain supaya kita dapat mengelakkan perbincangan tentang perkara-perkara yang sensitif dalam setiap agama. Dengan ini, kita dapat memfokuskan kerjasama dan saling bantu-membantu tanpa mengira agama masing-masing. Yang kedua, perbezaan kefahaman. Perbezaan kefahaman tentang perkara-perkara baik yang perlu diamalkan dan yang buruk perlu dihindarikan dalam setiap agama. Contohnya, ada pelajar non-Muslim mempercayai bahawa kucing hitam dan burung gagak memberi musibah dalam kehidupan seseorang. Dan ada juga yang percayai bahawa itu hanyalah cerita semata-mata. Kesannya memberi impak pada cara pemikiran seorang mengikut kepercayaan masing-masing dan melonggarkan keserasian dengan pelajar non-Muslim. Kesimpulannya, apabila kita berinteraksi dengan pelajar non-Muslim, kita perlu ketepikan perkara-perkara yang berbeza dan pada masa yang sama kita perlu fokus perkara yang sinonim. Contohnya cita-cita, tujuan dan menjadi insan yang baik dan berakhlak. Ketiga, fanatik agama. Pada umumnya selama ini, sebahagian besar budaya keagamaan dunia dipengaruhi beberapa atau semua faktor yang kontroversial. Faktor ini tidak hanya mendorong konflik, malah mengembangkan konflik. Dengan membiarkan konflik dan ketegangan ini berlanjutan, ada pihak yang akan membawa budaya mereka menjadi bentuk ekstremisme dan fanatisme. Hal ini akan menyebabkan perkembangan fanatik agama di seluruh negara. Kesannya, kelompok ini akan mempengaruhi generasi muda ataupun pelajar non-Muslim dan akan menjadi isu-isu tentang jauhi dari agama asing. Sebenarnya, ibu bapa dan guru memainkan peranan dalam mendidik dan membuka minda generasi muda agar dapat berinteraksi dengan pelajar non-Muslim lebih baik dan dapat berkawan dengan mereka malah menimbul pengalaman walaupun lain agama. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum, saya akan menceritakan tentang kekurangan adab dalam berinteraksi dengan guru. Guru merupakan kaki tangan kerajaan yang mendidik kita tanpa penat dan lelah, tanpa menghiraukan masa. Guru juga ibu bapa kita yang kedua ketika kita berada di sekolah. Dia menjaga kita seperti anaknya sendiri. Saya kebiasaannya tidur di dalam kelas ketika guru sedang mengajar. Ini kerana kekurangan adab saya dengan guru. Saya menghiraukan perasaan guru yang sedang mengajar. Walaupun guru tersebut mengejutkan saya tidak menghiraukan dan terus tidur. Pada bulan peperiksaan, saya mengalami kesusahan untuk menjawab. Saya juga banyak meninggal soalan peperiksaan kerana tidak tahu untuk menjawabnya. Alhasilnya, perizat peperiksaan saya tidak begitu cemerlang. Pada akhirnya, saya tidak tidur lagi di dalam kelas dan terus fokus ketika cikgu sedang mengajar. Saya juga minta maaf kerana tidak menunjukkan hormat dan tidur di dalam kelasnya. Saya belajar bersungguh-sungguh ketika cikgu sedang mengajar dan pada akhirnya, result peperiksaan saya meningkat dan cemerlang. Kekurangan dalam adab berinteraksi dengan ibu bapa. Isi, ibu bapa menjadi orang memberikan kasih sayang secukupnya menyebabkan anak-anak terasa dipinggirkan. Ibu bapa perlu memberikan perhatian sepenuhnya dan kasih sayang kepada anak supaya mereka tidak berasa terasing dan diabaikan. Kasih sayang anak harus diberi sama rata agar mereka berasa dirinya disayangi oleh ibu bapanya. Mendapat kasih sayang dan perhatian lebih daripada ibu bapa dan pastinya akan menjadi manusia yang berguna untuk keluarga di dunia dan di akhirat. Yang kedua, sering tidak mendengar luahan anak-anak. Ramai ibu bapa berasa aspek ini tidak penting bagi mereka. Menjadi pendengar yang baik bukanlah sukar untuk dipraktikkan, cuma ibu bapa sahaja yang memperkecilkan peranan mereka sebagai pendengar. Apabila anak-anak semakin dewasa, mereka cuba merasakan banyak perkara daripada pengetahuan ibu bapa. Antara sebabnya adalah sebab terkecil luahan dan keluhan hati mereka tidak diberi perhatian oleh ibu bapa. Yang ketiga, sering tidak menjaga nada suara ketika berbicara. Nada suara yang digunakan oleh ibu bapa haruslah lembut, bukannya menggunakan suara yang kasar.
Apabila ibu bapa bercakap menggunakan suara yang kasar, anak-anak akan berasa mereka telah mengecewakan perasaan ibu bapa mereka. Yang keempat, kisah silam yang lalu juga boleh menyebabkan anak-anak mula berjauh diri dengan ibu bapa. Kisah silam yang lalu juga salah satu sebab mengapa anak-anak mula berjauhan dengan ibu bapa. Anak-anak menjadi trauma dan ianya akan berlanjutan sehingga mereka dewasa. Akhlak dan akidah mereka akan terpesong akibat cara ibu bapa melayani mereka. Perangai mereka akan berubah secara mendadak dan mula berkawan dengan orang yang salah.